Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang berusaha, Puan Hajah Umi Kalsum binti Yusuf selaku pengurusi dari Amal, Encik Abdul Razak bin Abdul Rahman, Lembaga Pengarah dari Amal, Guru Besar Puan Hamiah binti Din, Puan Saudah binti Saleh, barisan guru-guru dari Amal, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa serta anak-anak yang bakal diraihkan sebentar lagi. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keirinan kepada kita pada pagi yang mulia ini dalam satu program Majlis Anugerah Cemerlang untuk meraihkan kejayaan, untuk memberikan sedikit anugerah kepada pencapaian anak-anak sepanjang tahun ini. Alhamdulillah, Allah kurniakan nafas lagi kepada kita untuk kita hidup buat beberapa tempoh, beberapa detik atau beberapa hari lagi, insya-Allah. Dan seharusnya kita sebagai umat Islam mempergunakan masa ini, kelebihan yang Allah berikan ini, ataupun subsidi umur yang Allah anugerahkan ini kepada kita untuk kembali melihat sejauh mana amalan kita. Kita sebut kita ini orang Islam, kita sebut kita ini seorang Muslim, tetapi sejauh mana sebenarnya peranan kita sebagai seorang Muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersyukur, dan syukur ini tidak cukup dengan kalimat kita lafazkan kalimat Alhamdulillah. Syukur ini tidak cukup dengan kalimat aku bersyukur. Syukur ini tidak cukup dengan kita mengatakan Alhamdulillah, aku bersyukur, terima kasih Allah. Tidak memadai kalau tidak dibuktikan dengan amalan kepada Allah. Terutamanya yang wajib perlu diselesaikan dahulu, barulah kita boleh mengatakan kita ini antara golongan orang-orang yang bersyukur. Allah sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Allah cipta kita ini sepanjang kehidupan kita, bermula sejak kelahiran sehinggalah kematian kita, adalah untuk beribadah. Kita ini golongan manusia, jadi manusia dicipta untuk beribadah. Dan setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap nafas kita, setiap pendengaran kita haruslah berlandaskan Subhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya-Allah kita dapat ganjaran ibadah. Itulah mukadimah awal daripada saya pada pagi ini, untuk kita kembali memperingati kehidupan ini perlukan kepada peringatan. Manusia ini, para ulama sebut sejak dahulu kala, ia sering lupa. Memang itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jadikan manusia, ada kala kita ingat semuanya, ada kala kita lupa keseluruhannya, ada kala kita lupa sedikit-sedikit. Itu seni untuk manusia, dan sebab itu manusia perlu diperingatkan selalu. Walaupun seorang ustaz, walaupun seorang ulama, biarpun sebesar mana serbannya sekalipun, dia perlu diberi teguran, dia perlu diberi nasihat. Nah, disebut dalam sebuah hadis, agama itu nasihat. Ad-din nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi kita perlu memberi teguran, memberi peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Dan peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Jadi insya-Allah sedikit mukadimah tadi dapat mengembalikan kita kepada niat bahawa kita hidup ini untuk beribadah, bukan hidup untuk suka-suka. Ya, alhamdulillah dapat saya hadir pada pagi ini dalam majlis Anugerah Cemerlang
untuk meraihkan anak-anak yang berjaya dalam mengharungi hampir setahun persekolahan mereka, dan tertulis di spanduk ataupun di kain rentang di hadapan ini Ustaz Ahmad Fahmi bin Abu Bakar, bos saya, dia ketua saya, mudir am sekolah kami. Beliau tak dapat hadir disebabkan mengalami tak tahu keputusan lagi sama ada tinggi darah atau tidak, belum tahu keputusan dia lagi. Result dari hospital tak keluar lagi. Tapi simptom-simptom tu memang ada. Kalau ada liwat lebih kurang seminggu, hari kami lepas baru keluar. Itu perjalanan tak lumayan, semalam sempat ziarah saya lagi. Jadi insyaAllah saya cuba mewakili beliau, bagi pihak sekolah, bagi pihak diri beliau, untuk menyampaikan, untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa serta barisan guru kaki tangan sekolah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, bila kita sebut tentang anak-anak, bila kita sebut tentang anak-anak, saya anak tak ramai, baru 2 orang, muda lagi. Bukan hendak mengajar, tetapi untuk kita berkongsi sedikit pengalaman, sedikit pengetahuan apa yang ada dalam diri saya. Saya mengajar kanak-kanak 8 tahun. Tahun ini tidak mengajar, diberi jawatan kerja-kerja pentadbiran. 8 tahun bergelumang dengan anak-anak di sekolah. Tak pernah mengajar tadika, jadi anak-anak tadika ni tak pernah mengajar. Jadi kerenah dia mungkin lebih apa? Kerenah budak-budak umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun ada, pondok dah. Ada juga. Sekolah saya pun ada prasekolah. Sekolah saya umur 3 tahun sampai 16 tahun hari ini. Mendengar pernah mengajar, tentang prasekolah tak pernah mengajar. Isteri saya mengajar sama dengan saya di sekolah. Pernah sembang dengan isteri. Kadang-kadang duduk dalam kereta kat rumah. Teringin nak hantuk kat prasekolah tu setahun. Kalau kita lihat suasana di Malaysia, prasekolah dimonopoli oleh guru-guru wanita. Betul pada ni. Semua, ekonomi kita semua. Dan yang saya pun tak jumpa lagi prasekolah yang ada guru lelaki ni. Saya pergi ke Perak, pergi ke banyak tempat di Pulau Pinang, tak jumpa lagi ada guru lelaki. Kalau kita lihat situasi di luar negara, ada guru lelaki. Dan ada setengah tempat meletakkan pengetua atau guru besar atau orang yang mentaksir pentadbiran pengurusan sekolah itu sebagai orang lelaki. Bukan kata wanita tidak boleh memimpin, tapi hujah pengkaji-pengkaji barat mereka mengatakan kena ada orang lelaki dalam prasekolah, dalam tadika, agar mereka ada contoh seorang guru lelaki. Jadi kalau tadika aman mungkin boleh banding cari guru lelaki. Tapi masalahnya siapa guru lelaki nak ajar? Bukan sangat prasekolah, guru sekolah rendah pun pada situ guru lagi nak ajar guru sekolah rendah. Kerjaya guru ni, tuan-tuan perempuan, pengalaman saya, kerjaya terakhir, pilihan terakhir. Boleh tanya lah, banyak guru zaman hari ini yang usia 25, 26, tanya aja. Cita-cita asal tu nak jadi apa? Belum macam-macam lah, lawyer lah, hakim lah, macam-macam lah, engineer lah, doktor lah. Tapi sebab tak pencapaian tak setahap itu, akhirnya isilah orang untuk jadi guru. Itu yang kadang-kadang kita pergi sekolah jumpa guru, kita pun rasa macam ni kan guru kan. Jadi harap-harap dari kamal bukan macam tu. Jadi insyaAllah hari ini saya cuba berkongsi sedikit pengalaman dan ilmu pengetahuan yang ada untuk kita sama-sama kembali mengingati
Sebab apa kita hantar anak kita ke tadika amal yang cirinya, asas-asasnya, sistem pembelajarannya menerapkan unsur-unsur perlandaskan agama Islam? Sebab apa kita tak hantar anak kita ke tadika kemas? Sebab apa kita tak hantar anak kita ke kindergarten? Macam-macam ada hari ini.